Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi 1 November. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Margaret Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. Malaysia mampu jadi hub pengeluar vaksin berkualiti, berkesan dan selamat. Tiada kompromi terhadap parti politik atau individu yang ingkar SOP cegah COVID-19. Ke arah menjadikan negara hub pengeluar vaksin, 3 projek dilaksanakan melalui Pelan Pembangunan Vaksin Negara PPVN. Ia melibatkan projek penghasilan 2 jenis vaksin COVID-19 yang dibangunkan Institut Penyelidikan Perubatan dan Vaksin Kolera hasil kerjasama antara USM serta Universiti Institut Perubatan, Sains dan Teknologi Asia. Pelaksanaannya menjadikan Malaysia mampu menghasilkan produk vaksin sendiri yang berkualiti, berkesan dan selamat. Perdana Menteri ketika mengumumkannya turut menjelaskan projek tersebut juga bakal memberi impak positif kepada negara dari sudut ekonomi, sosial dan teknologi kerana tiada kebergantungan kepada sumber bekalan dari luar. Laksanakan strategi ini secara berperingkat menggunakan rangka kerja PPVN agar perancangan dapat dilaksanakan secara sistematik dan berfokus. Lebih banyak peluang pekerjaan akan dapat diwujudkan untuk keluarga Malaysia sekaligus membantu meningkatkan jumlah tenaga pekerja mahir dan meningkatkan taraf hidup dan kesihatan rakyat. Beliau menyatakannya ketika pelancaran PPVN serta Institusi Pembangunan Genom dan Vaksin Malaysia di Bangi. Kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar ketetapan SOP cegah penularan COVID-19. Tegas Datuk Seri Ismail Sabri, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 adalah terpakai buat semua individu tanpa mengira parti. Undang-undang yang ada di negara kita ni, mana-mana undang-undang sekalipun, ianya meliputi semua pihak, semua individu. Tidak ada siapa pun yang terlindung daripada undang-undang. Tidak ada sesiapa pun yang kebal dari segi undang-undang. Akta 342 jelas. Ya, dari segi hukuman dan kesalahan-kesalahannya telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan walaupun kita sekarang di fasa 4. Tetapi SOP yang jelas telah pun diumumkan oleh kerajaan. Perdana Menteri mengulas isu beberapa parti politik telah dikompaun baru-baru ini kerana melanggar SOP. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan tidak akan mengubah SOP kawalan COVID-19 berhubung pilihan raya umum Dun Melaka. Justru tegas Timbalan Menteri Kesihatan II, Dato' Aaron Agudagang, semua pihak perlu patuh SOP ditetapkan. Berkenaan dengan SOP di Melaka, memang saya ingat SOP ini kita sudah ada dasar dan kita sudah ada strategi dan kita sudah ada mempunyai SOP. Dan bagi kementerian, bagi kerajaan, kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk apabila SOP sudah ditetapkan dan disebabkan permintaan daripada golongan-golongan yang tentu kita dapat untuk ban kepada SOP itu tidak bolehlah. Saya memang tahu dalam soalan-soalan yang sebelum ini, mengapa ini tak boleh, itu tak boleh. Kita sebagai kerajaan apabila sudah tetapkan dasar sudah tepat, kita tak boleh katakan in public, oh ini tak boleh, ini tak boleh, ini boleh diadakan walaupun kita sudah tepat dengan SOP yang sedia ada.
Sebelum ini, Kementerian Kesihatan mengeluarkan arahan agar sebarang aktiviti, perhimpunan atau majlis sosial termasuk Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya dilarang mulai 25 Oktober hingga 27 November. Tindakan ingkar arahan akan dikenakan denda. Sesi persekolahan di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Melaka bermula hari ini selepas ditutup hampir 7 bulan. Pembelajaran secara bersebuka dibuat secara bergilir melibatkan murid sekolah rendah tahap 1 serta pelajar tingkatan 4 dan 5 sekolah menengah. Anak saya yang perempuan nama dia Darshana, so dia belajar dekat sini, sekolah kebangsaan Bukit Bandaraya. Dan hari ini hari pertama first day, so anak saya pun seronok selepas tahun lebih dia tengok sekolah ni. And then saya tengok SOP untuk sekolah ni pagi tadi pun memang ketat, di mana dia ada drive-thru, memang senang untuk kita drive-thru dan hantar anak. Dari dari SOP semua bagus sebab semua kena pakai mask. And then budak-budak pun masa time rehat, dia orang semua duduk dalam kelas. Cikgu make sure dia orang basuh tangan apa semua. Bila makan tu dia orang tak ada mustahak, tak ada turun pergi ke kantin lah. Yang bawa bekal tu semua makan kat kelas lah. InsyaAllah minggu pertama ni murid tak berapa ramai lah. Sebab dia beri dua grup. Untuk hari ni SOP dia sebab murid tak ramai, dalam satu band ni kapasiti murid boleh masuk 18. Tapi mandangkan tak ramai yang masuk kelas, yang ada lebih kurang 7 orang, jadi ada penjarakan tu memang insyaAllah lah. Bagi untuk masuk dan keluar SOP sama macam yang sebelum ni, cuma kita dapat lancarkan lagi sebab kehadiran murid tu tak 100%, cuma 50%. Jadi keluar masuk tetap sama. Berkuat kuasa hari ini juga, pengurusan sekolah dibenar memeriksa sijil vaksinasi guru. Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Muhammad Razi Majidin berkata, ini bagi memastikan tenaga pengajar mendapat vaksinasi lengkap selaras perkeliling Jabatan Perkhidmatan Awam mewajibkan pejabat awam mengambil vaksin COVID-19. Jadi kita akan pastikan supaya setiap seorang guru itu akan disemak sijil vaksinasi mereka oleh pihak sekolah bagi memastikan data terkini yang ada ini pada 1 November adalah data yang begitu tepat dan untuk membolehkan jika sebarang tindakan ingin diambil kemudian, tindakan itu adalah berdasarkan data yang tepat. Pelan Tindakan Industri Pelancongan Kesihatan 2021-2025 yang dilancarkan hari ini membantu menyediakan Malaysia ke arah hub pelancongan kesihatan antara terbaik dunia pada masa hadapan. Menerusi pelan tindakan itu, jelas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, ia menyediakan panduan jelas kepada rantaian nilai dan industri penjagaan kesihatan negara. Kerajaan akan berkongsi pengalaman baharu dengan pelancong kesihatan menerusi pendekatan bersepadu dan kerjasama pendigitalan, khususnya bagi hub kardiologi dan kesuburan serta pusat kecemerlangan rawatan kanser. Over the past decade, Malaysia has received numerous international accolades, stamping our mark of quality in our healthcare offerings within the region. In July last year, we demonstrated how public-private partnerships between organizations such as the National Security Council, the Ministry of Health, the Immigration Department, and the Malaysia Healthcare Travel Council can result in the safe and controlled reopening of borders. Pelan tindakan ini juga dirangka seiring perkembangan sektor kesihatan yang kini melonjak sejak pandemik COVID-19. Tumpuan utama terarah kepada penyediaan kualiti rawatan dan pengalaman terbaik kepada pesakit. Pemain industri kreatif dan syarikat penerbitan disaran menghayati secara mendalam setiap polisi dan dasar kerajaan agar falsafah kenegaraan dapat diserlakan dalam penghasilan program. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata mereka memainkan peranan besar membina acuan negara bangsa tanpa mengenepikan nilai komersial. Karya yang turut
menjayakan segala usaha-usaha yang nak kerajaan laksanakan. Sebagai contoh, apabila kerajaan menganjurkan konsep keluarga Malaysia yang di dalamnya mempunyai makna dan pengertian yang cukup mendalam sekali, terutama sekali daripada sudut penghayatan nilai-nilai daripada institusi kekeluargaan. Maka dalam konten yang disiarkan itu mesti ada enrichment dengan nilai-nilai yang sedemikian. Dan saya percaya para karyawan boleh saja menyelitkan unsur-unsur yang sedemikian secara halus supaya masyarakat dapat lebih memahami dan turut menjadikannya sebagai satu cara kehidupan. Tan Sri Anwar ditemui selepas Majlis Amanat bersama penerima surat setuju terima perolehan program TV RTM di Angkasa Puri. Serendah RM6.90. Itu harga kit ujian Kediri COVID-19 RTK yang kini boleh didapati di pasaraya, kedai serbandeka dan stesen minyak tertentu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, harga ini berpatutan bagi keluarga Malaysia. Ujian test Kendiri ini adalah penting sebab dia mudah kita guna, ya, convenient, dan juga sekarang sudah harganya turun ke bawah RM10 pun di KK Supermart ini. Ambil contohlah, ya. Mungkin di premis lain masih mahal lagi, tapi yang penting adalah menggunakan test kit ini. Sudah tentunya sesiapa nak memerlukan merentas daerah, merentas negeri dan sebagainya, dapatlah menggunakan peranti ini. Beliau melancarkan penjualan kit ujian Kendiri di bawah harga RM10 seunit di Gateway KLIA 2. Meskipun bergelut dengan pandemik, operasi Banci Malaysia 2020 yang ditutup semalam berjaya mencapai tahap membanggakan dengan 99.3% atau 32.3 juta penduduk selesai dibanci. Laporan penemuan awalan banci akan dikeluarkan pada Januari 2022. Menurut Pesuruhjaya Banci 2020, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, bancian melibatkan 9.5 juta kediaman dan 8.1 juta isi rumah, 91.6% daripadanya warga tempatan dan 8.4% warga asing. Jadi profil penduduk ini bila kita bangunkan, mungkin kita akan kembangkanlah kepada profil perbelanjaan penduduk, dan kita akan hubungkan dengan ekonomi dan sebagainya. Misalnya daripada profil penduduk tu kita tahu pekerjaan dia, adakah mereka juga ada berniaga. Semakan kualiti data dilakukan bagi pembangunan profil penduduk Malaysia. KLIA bakal menjadi pusat pengedaran dan hub logistik e-dagang Asia Pasifik menerusi pengoperasian hub EWTP Chai Niao Aeropolis. Malaysia Airport Holding Berhad menyasarkan kapasiti kargonya meningkat 2 kali ganda kepada 1.3 juta tan metrik dalam tempoh 10 tahun. In terms of how much we can actually go up, I think if you're looking at the overall perspective of things within a 5 to 10 year period, we're looking to double the capacity or the volume that is being carried out of KLIA. We have always been doing 700. With this capacity, we're going to be looking at to double the capacity, and hopefully we're going to be able to work really, really hard on getting there the soonest possible time. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wika Siong memaklumkan kerjasama antara hub tersebut dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia membolehkan sistem pelepasan kastam dikurangkan dengan ketara. In the past, we talk about custom clearance about 24 to 48 hours. With this setup, it has been reduced significantly from 24 to 14 hours to only 1.5 hours, which is 90 minutes.
Mula beroperasi November tahun lalu, hub tersebut ditubuh dengan kerjasama MAHB dan Alibaba Group melibatkan nilai pelaburan RM500 juta. PMB Investment berhad menyasarkan untuk meraih RM50 juta dalam tempoh setahun bagi dana terbaharunya PMB Syariah Global Equity Fund. Ketua Pegawai Eksekutifnya Mahadi Ibrahim yakin ia mampu dicapai berdasarkan kelebihan ditawarkan dana berkenaan. Setakat ini, PMB Syariah Global Equity Fund berjaya mengumpulkan dana RM5 juta. Respon untuk fund ini adalah sangat-sangat menggalakkan. Pada hujung tahun sasaran untuk hujung tahun 2021 saja adalah antara 10 dengan 15 juta, dan untuk tempoh satu tahun pelancaran kami anggarkan fund size bernilai mungkin 25 sehingga 50 juta. Beliau berkata demikian selepas pelancaran dana tersebut secara maya. PMB Syariah Global Equity Fund menyediakan pelabur tempatan akses kepada portfolio security patuh syariah global pada harga yang kompetitif. 99.5% daripada nilai aset bersihnya dilabur dalam equity patuh syariah di 15 negara termasuk Amerika Syarikat, China dan Jepun. Dana pelaburan strategik RM2 bilion di bawah bajet 2022 bukti komitmen kerajaan dalam memastikan negara kekal destinasi pelaburan menarik sekaligus memberi kesan limpahan signifikan kepada ekonomi. Pengarah Perhubungan Luar Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas, Dr. Zuhri Idris berpandangan fungsi dana pelaburan strategik tersebut perlu diperhalusi dan dimanfaatkan sepenuhnya dengan pelan tindakan sistematik. Jelasnya penting untuk mengembalikan keyakinan pelabur dan mengenal pasti bidang-bidang strategik pelaburan yang akan meningkatkan ekonomi negara. Apabila dana ini telah diberikan, kementerian yang berwajib, contohnya Kementerian Perindustrian Antarabangsa harus betul-betul meletakkan apakah sebenarnya keputusan yang ingin didapat daripada 2 juta ini dan apakah tindakan-tindakan ataupun action plan yang kementerian harus keluarkan supaya 2 juta yang dilaburkan ini akan diterjemahkan kembali untuk pelaburan negara dan menjana kembali pendapatan negara. Itu yang penting. Menerusi bajet 2022, RM2 bilion dana khas pelaburan strategik disediakan bagi menarik pelaburan asing strategik dalam kalangan syarikat multinasional. Bersua kembali, 200 kilogram syabu yang mahu diseludup ke luar negara menggunakan pengangkutan udara dirampas di KLIA. 4 suspek dicekup dengan 2 daripadanya merupakan pekerja syarikat penerbangan kargo. Tangkapan dan rampasan dibuat antara 22 hingga 26 Oktober. Bahan terlarang terbabit diisytihar sebagai alatan elektronik dan dijadual diterbangkan ke Auckland, New Zealand. Dan sebelum ini, penghantaran telah bermula daripada siasatan telah bermula pada April tahun ini. Ini adalah penghantaran kelima yang dapat ditumpaskan dengan bantuan oleh pihak security MAB dan kita telah pun membuat rampasan tersebut. Salah seorang suspek didapati positif ganja. Mereka direman hingga 5 November. Berjuang demi kaum sendiri, namun jangan sesekali menimbulkan kebencian antara kaum sehingga menyebabkan perbalahan. Kata-kata terakhir Timbalan Ketua Menteri Sarawak Mendiang Tan Sri Dr. James Jemut Masing ini diimbau kembali Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak Abdullah Saidul. Jelas Abdullah mendiang pemimpin penting dalam sejarah Sarawak, terutama memperjuangkan hak-hak kaum Dayak. I will always treasure every moment that I had with him while I was the Chief Political Secretary, and I will always treasure
his leadership, his wisdom, and definitely he will be remembered, and all the thing that he have done for Sarawak. Beliau mengetuai rombongan jabatan serta agensi media Sarawak memberi penghormatan terakhir di kediaman keluarga mendiang di Kuching. Secara sudden, of course, kita sebagai warga media, kita sangatlah sedih sebab I think we media in Sarawak kan, we are very close lah to all of our leaders, especially the DCM. Seorang pemimpin, seorang manusia yang begitu humble, very down to earth and very approachable and very visionary, and I kind of think that dia seorang yang saya rasa something I got to learn from him. Dia telah membimbing saya. He was my mentor, he was my leader, he was my boss, and most of all, he's a friend. Mendiang Tan Sri Dr. James Jemut Masing meninggal dunia semalam akibat komplikasi jantung. Pengadun visual siaran luar RTM Muhammad Arif Halim maut dalam nahas jalan raya siang tadi. Insiden berlaku ketika mangsa dalam perjalanan ke pejabat. Nahas berlaku di kilometer 307.8 Lebuh Raya Plus berhampiran Serdang. Ketika itu mangsa dalam perjalanan ke Angkasa Puri sebelum mahu ke Pulau Pinang bagi membuat liputan siaran langsung bola sepak Piala Malaysia. Motosikal dinaiki Allahyarham dikatakan terlanggar sebuah trailer. Muhammad Arif meninggalkan seorang balu serta dua anak berusia 6 dan 9 tahun. Beliau yang berusia 33 tahun bertugas di RTM sejak 11 tahun lalu. Baik, berita perdana kita teruskan dengan perkembangan sukan. Bersama penyampainya Syairul Islam, silakan. Untuk edisi Sukan malam ini, kita mulakan dengan perkembangan Sukan Malaysia. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu tidak menolak kemungkinan Tamasya Sukan Malaysia atau SUKMA mungkin akan dianjurkan secara berfasa pada masa depan. Bagaimanapun, beliau berkata ia masih bergantung kepada persetujuan daripada semua negeri yang terlibat. Sebelum ini, penganjuran Tamasya edisi 2020 yang sepatutnya berlangsung di Johor terpaksa ditangguhkan beberapa kali akibat pandemik COVID-19. Situasi ini jelas memberi impak besar terhadap mental dan motivasi atlet muda negara yang telah lama menjalani persiapan bagi menghadapi tamasya berkenaan. Kita mesti teruskan Sukan Malaysia ini supaya para atlet yang telah pun berlatih untuk bertanding di dalam SUKMA dapat mengambil bahagian. Malah kita pun juga telah menambahkan had umur supaya mereka yang telah berlatih untuk memasuki sukan itu dapat mengambil bahagian. Tambahnya, sekiranya ada negeri yang berminat untuk menganjurkan beberapa jenis sukan, cadangan itu boleh dipertimbangkan. Sebelum ini, beliau menjelaskan Majlis Sukan Negara MSN akan menganjurkan Tamasya SUKMA dan Sukan Para SUKMA 2020 di Kuala Lumpur selepas tuan rumah Johor menangguhkan penganjurannya ke 2024. Dalam perkembangan lain, Kementerian Belia dan Sukan KBS memberi jaminan bahawa program atlet berprestasi tinggi atau program podium akan tetap diteruskan walaupun ia tidak nyatakan secara khusus dalam pembentangan bajet 2022 hujung bulan lalu. Sebelum ini, program podium mula menjadi perhatian setelah kontingen negara gagal memenangi pingat emas pertama pada Tamasya Olimpik Tokyo 2020 Julai lalu. Tetapi saya nampak bahawa peruntukan untuk sukan berprestasi tinggi melalui program podium saya tak nampak. Jadi saya fikir mungkin telah dipotong. Namun tentunya KBS akan cari jalan supaya usaha untuk kita meningkatkan prestasi sukan atlet-atlet berprestasi tinggi ini mesti diteruskan. Sejumlah RM244 juta diperuntukkan dalam bajet 2022 sebagai usaha membantu mengembangkan lagi industri sukan negara. Pengumuman peruntukan itu bersifat umum dan tidak menyatakan secara khusus terhadap program, podium dan sebagainya.
Baik, ini perkembangan Piala Malaysia 2021. Meskipun harapan semakin tipis, Kelantan United FC akan tetap turun berjuang sehingga ketisan peluh terakhir apabila melayan kunjungan Melaka United FC pada saingan kumpulan C di Kota Baru malam ini. Ketua Jurulatihnya Nazrul Erwan Makmur berkata, biarpun di atas kertas peluang mereka ke suku akhir sudah hampir tertutup, namun beliau tetap mahu anak buahnya menampilkan semangat juang tinggi untuk mengutip 3 mata penuh di laman sendiri. Kekalahan 1-2 kepada Melaka United Jumaat lalu menyaksikan Kelantan United kini terus kemarau kemenangan dalam 3 perlawanan. Ketika ini mereka masih gagal mengutip sebarang mata sekaligus menghuni tangga terbawah kumpulan. Justru Nazrul Erwan berharap ketajaman penyudah jentera serangannya mampu menghadirkan kemenangan buat pasukannya sekaligus menceriakan para penyokong mereka di stadium malam ini. Dalam perkembangan sama, Nazrul Erwan turut berharap barisan pertahanan dan tengah skuad Kijang Hijau itu dapat mengimbangi perlawanan dengan mengekang pergerakan pasukan pelawat, terutamanya pemain import yang cukup berbahaya. Beliau turut berharap para peminat dapat hadir ke stadium untuk memberi sokongan padu kepada pemain Kelantan United FC dalam misi mencatat kemenangan ke atas Melaka United. Ini pula berita baik buat peminat sukan aiskrim di Lembah Kelang. Selepas hampir 2 tahun tidak beroperasi, kompleks sukan aiskrim Kiara atau dikenali Kiara Skate Park bakal kembali dibuka dalam tempoh percubaan selama 2 minggu bermula hari ini. Kompleks berkenaan dijangka mampu menampung sehingga 50 pengunjung pada satu masa jika dibenarkan beroperasi secara penuh. Selaku agensi yang ditugaskan mengawal selia kompleks berkenaan, Impact Integrated berharap tempoh 2 minggu berkenaan dapat digunakan untuk menilai kehadiran pengunjung serta pematuhan SOP yang ditetapkan. Tengok dulu keadaan sebab takut flow dia kan, kalau terlampau ramai crowd mungkin akan susah jugalah. This is all part of our ways to ensure that Kiara Skate Park akan kekal untuk tidak susah untuk maintenance and upkeeping in the future. Pembukaan semula lokasi berkenaan selepas 2 tahun disambut baik My Skate Federation yang membuat perancangan untuk menjadikan Kiara Skate Park sebagai pusat latihan sukan papan luncur. Kalau mengikut perancangan tu, kami sebagai mewakili My Skate Federation, memang ini perancangan kami. So sekiranya tempat ini dah dibuka, so lebih memudahkan kami untuk membuat sukan latihan dan sebagainya. Kiara Skate Park akan dibuka secara rasmi 17 November depan yang akan disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Baik, Rumesa Gelgi dinobat wanita paling tinggi di dunia dengan ketinggian 215.16 cm. Wanita Turki ini merampas kedudukan Yao Difen dari China. Rumesa, 24 tahun, dilahirkan dengan penyakit genetik jarang ditemui dikenali sindrom Weaver. Sindrom Weaver mempercepatkan pertumbuhan seseorang dengan sangat pantas sehingga perkembangan tubuh berlaku secara abnormal. Rumesa turut menghidap beberapa penyakit serius lain seperti skoliosis atau tulang belakang melengkung. Ini menyebabkan wanita ini berkerusi roda dan hanya boleh berjalan untuk jarak dekat menggunakan alat bantuan berjalan. Baik, berita perdana 1 November berakhir di sini. Terus amal kawalan diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Ya, yang sahih di Berita RTM, ikuti program inklusif bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.